Moshi guys, welcome to Overthinker. Thanks guys for coming. Episod kali ini bukan berkisahkan makhluk hitam, tapi kisah seorang lelaki yang mempunyai identiti yang misteri check-in ke hotel presiden di Kansas City, United States, Amerika. Ini ialah cerita misteri bilik 1046 yang tak dapat diselesaikan. Pada 2 Januari 1935, pukul 1.20 petang, seorang lelaki check-in menggunakan nama Roland T. Owen di President Hotel dekat bandar Kansas City. Saksi yang nampak dia di pekarangan lobi hotel menganggarkan dia berumur 20 tahun sehingga ke 35 tahun, berambut coklat dengan parut atas dahi dan memakai sut hitam yang lengkap. Memandangkan dia gunakan nama Roland T. Owen, aku akan pilih nama Owen sebagai kata ganti nama diri yang ketiga supaya nanti korang tak keliru. Sebab tu aku nak korang habiskan video ni supaya korang faham apa cerita di sebalik nama Roland T. Owen. Gaya Owen bukan macam orang yang datang daripada jauh, sebab dia datang berlenggang, tak ada luggage dan cuma ada berus gigi dengan sikat je. Bilik yang dimintanya bilik dekat hujung tingkat paling tinggi dekat hotel tu. Pernah satu kali staf menceritakan yang Owen selalu mengeluh dan komplain mahalnya bilik hotel kat sebelah. Perangai Owen pada mata staf nampak macam pelik, tapi tak memikirkan sangat tentang siapa dia. Lagipun hotel tu selalu dikunjungi orang luar bandar dan businessman yang suka berpoya-poya. Jadi lagi sikit staf ambil tahu, lagi bagus. 6 hari selepas tu barulah staf perlu tahu siapa sebenarnya Roland T. Owen. Tak lama selepas tu, Owen menghembuskan nafasnya. Staf ceritakan kejadian aneh sepanjang lelaki tu tinggal dalam bilik tu. Jadi polis pun buat siasatan, dan nama Roland T. Owen tak pernah wujud di atas muka bumi. Jadi siapa identiti sebenar lelaki ni? What actually happened? Januari, sehari selepas Roland T. Owen masuk ke hotel tu, hotel cleaner namanya Mary Soptic singgah untuk kemaskan bilik Owen sebagai room service macam kebiasaan. Waktu tu sekitar tengah hari. Normally, kebanyakan residen hotel keluar, jadi tinggallah bilik yang tak ada penghuni. Macam mana pun sebaik Mary Soptic berhenti dekat pintu bilik 1046, bilik tu berkunci daripada dalam. Mary ketuk. Owen yang buka pintu tu. Dia betul-betul nakkan Mary Soptic kemas kejap lagi. Nampak gaya macam ada urusan lain dalam bilik tu. Tapi it's okay, Mary akan datang kemudian. Mary ketuk pintu sekali lagi dan memandangkan tak berkunci, dia masuk. Bilik tu gelap, sangat-sangat gelap. Nasib baik ada bayang cahaya sama-sama yang menjadi arah memandu Mary Soptic perjalanan dia dalam bilik tu. Di atas meja kecil ada lampu meja yang tengah malap. Masa dia kemas, dia teringat masa mula-mula dia sampai tadi, Owen ada pesan dia, lepas selesai jangan kunci pintu sebab kejap lagi kawan dia akan datang melawat. Jadi Mary tak kisah kalau Owen minta dia jangan kunci pintu lepas ni. Mary habiskan kemas dan dia keluar tanpa mengunci pintu. 4 jam kemudian Mary balik ke bilik 1046 untuk ganti tuala baru. Pintu yang dia biarkan tadi still lagi tak berkunci. Andai kata urusan Owen tadi dah selesai, kenapa pintu tak berkunci? Mary teruskan kemas dan discover Owen tengah duduk atas katil dengan pakai suit hitam. Di sebelah Owen ada nota, "Don, aku akan balik lepas 15 minit. Tunggu." Mary Soptic selesaikan kerja dia dan balik. Menurut kenyataan Mary Soptic, Owen nampak macam tengah gelisah ataupun tengah takut. Keesokan harinya, bertarikh 4 Januari, pengalaman Mary Soptic dalam bilik 1046 terus bersambung. Sekitar pukul 10.30 pagi, dia singgah ke bilik 1046 untuk kemas katil. Tapi sebaik dia pulas pintu tu dikunci daripada luar. Berkunci daripada luar? Ini bukan situasi yang janggal sebab sesetengah hotel ada kemudahan untuk kunci daripada luar. Situasi berkunci daripada luar seolah-olah memberi konklusi yang ada orang tinggalkan tempat tu tergesa-gesa. Menganggapkan Owen tak ada dalam bilik tu, Mary unlock pintu tu dengan master key. Terkejut Mary, Owen ada. Tapi dia duduk dalam gelap atas kerusi dekat penghujung bilik. Telefon berbunyi dan Owen menjawab, "Tak Don, aku tak nak makan. Aku tak lapar. Aku baru makan breakfast." Owen terus mengulang, "Tak, aku tak lapar." Selepas dia letakkan ganggang telefon, barulah dia kisahkan pasal Mary. Owen siasat tentang Mary, pasal kerja dia, hotel tu, dan kali pertama Mary dengar Owen berbual dengan dia. Owen pun ada tanya tentang berapa bilik Mary kena buat room service, jenis orang yang macam mana tinggal kat hotel presiden tu, dan sekali lagi komplain tentang harga hotel dekat sebelah.
Mary Soptic jawab dengan laju, segerakan urusan dia dan tinggal Owen bersorangan. Lepas dia tinggalkan tempat tu, dia terfikir, kalau Owen ada dalam bilik, siapa yang kunci pintu tu daripada luar? Mary balik ke 1046 untuk ganti tuala baru, risaukan tindakan melulu dia sebelum tu. Jadi kali ni dia ketuk. Dia dengar suara orang lain, bukan suara Owen. Mary bagi tahu dia ada tuala baru untuk letak dalam bilik. Satu suara besar dan kuat bagi tahu dia, tak payah, kami dah cukup tuala. Tu bukan suara Owen. Dan meskipun Mary tahu dia dah bawa keluar semua towel tu, dia tinggalkan je pintu tu, tinggalkan dua lelaki tu bersorangan. Dia tak nak masuk mengganggu. Barangkali tu Don, lelaki yang Owen selalu sebut sejak tadi. Nama lelaki dalam notes, lelaki yang Owen bercakap dalam telefon. Tengah hari yang sama, hotel Presiden tu terima dua tetamu yang berbeza. Dengan misteri yang terjadi pada Roland T. Owen ni, dua orang ni adalah individu penting dalam kes ni. Jangan risau kalau korang tak faham. Kita akan bedah hal ni dalam Theory of Everything. Jean Owen, seorang gadis yang datang daripada Kansas City untuk jumpa teman lelaki dia hari tu dan stay dekat hotel Presiden untuk berehat. Sebaik je dia daftar masuk, Jean Owen dapat kunci bilik ke 1048, bilik bersebelahan dengan Roland T. Owen. Individu kedua, tetamu ni bukan dikira tetamu, memandangkan dia ni selalu berpindah bilik ikut lelaki setiap malam. Staf hotel panggil dia ni sebagai wanita komersial. Petang 4 Januari, wanita komersial tu masuk ke dalam hotel cari lelaki tinggal dalam bilik 1026. Macam mana pun wanita tu still tak jumpa lelaki tu, dan lepas berjam-jam dia give up dan balik ke rumah. Okay guys, enough about the guest. Let's continue the rest. Keesokan harinya, budak bellboy dapat call daripada operator telefon hotel. Gagang telefon bilik 1046 tak diletakkan balik ke tempat dia lepas digunakan. 10 minit tapi tak ada siapa guna. Jadi bellboy tu pun naik untuk cek. Dia perasan bilik 1046 ada tanda jangan ganggu tergantung dekat tombol pintu. Bellboy ketuk pintu. Owen dengar dan suruh dia masuk. Tapi pintu berkunci tuan. Tapi Owen membisu lepas tu. Bellboy ketuk lagi. Tak nak menunggu lama, dia jerit minta Owen letak ganggang telefon tu semula. Bellboy buat andaian yang mungkin Owen ni mabuk. Macam mana pun selepas sejam, operator telefon call balik Bellboy tadi pasal gagang telefon tadi masih lagi tak selesai. Kali ni Bellboy paksa diri dia masuk guna master key. Seorang lelaki terbaring bogil di atas katil. Pada mata dia, lelaki tu mabuk sebab ada kesan air atas katil di mana bawah Owen berbaring. Bellboy tak nak berurusan dengan dia dan betulkan kedudukan telefon. Bellboy fikir isu ni dah selesai. No, it's not. Sejam kemudian, operator telefon mengulang masalah sama. Kali ni Bellboy masuk ke bilik 1046. Dia nampak Owen mengerekot di sudut bilik dengan limpahan darah. Kepala Owen ada kesan tikam. Cadar katil dan tuala dicomotkan dengan darah. Dinding dengan darah yang terpecik. Bellboy menghubungi polis dan bawa Owen terus ke hospital. Doktor kata Owen didera dengan kejam. Tangan, kaki dan tengkuk dijerat dengan wayar dan dadanya ditikam berkali-kali. Dia juga menderita dengan paru-paru pecah dan tengkorak yang retak. Anehnya, Owen masih hidup masa tu. Polis tanya, dengan siapa dia ada dalam bilik tu? Owen jawab, nobody. Owen mati 5 Januari di hospital. Doktor pun discover keceraian dekat badan Owen dah jadi 6 sehingga ke 7 jam sebelum dia mati. Bila penyiasat menggeledah ke bilik tu, keanehan yang meremang bulu roma terus bersambung. Tak ada baju dan tak ada perkara yang matching dengan pakaian Owen pakai masa dia check-in. Sabun dan ubat gigi hotel pun hilang. Samalah dengan objek yang boleh dijadikan senjata pembunuhan. The only thing yang detektif jumpa cuma nota. 4. Kesan thumbprint dekat telefon tadi macam mana pun kemudian gagal dikenal pasti identiti pemiliknya. Salah satu pemiliknya adalah perempuan. Lelaki yang check-in 1046 ni menjadi semakin misteri bila detektif dapat tahu sebenarnya Roland T. Owen tak wujud. Masa dia check-in dekat hotel tu, Owen kata dia datang daripada Los Angeles. Tapi polis tak jumpa apa-apa. And even tak ada pun rekod yang mengatakan lelaki ni pernah tinggal dekat Amerika. Polis memohon kerjasama orang awam kalau diorang ada informasi tentang siapa lelaki ni.
Poster lukisan lelaki dengan description macam Roland T. Owen tu pun disebarkan sekitar Amerika. Korang ingat tak bila Owen pernah komplain pasal hotel yang ada dekat sebelah? Hotel tu kontak polis mendakwa yang lelaki yang serupa dalam poster tu pernah tinggal dekat hotel diorang pada 1 Januari tapi menggunakan nama Eugene K. Scott. Same person but completely different identity. Macam mana pun polis gagal jumpa tentang siapa sebenarnya Eugene tu. Another made up man. Beberapa bulan tak ada sebarang clue memandangkan identiti lelaki tu masih misteri. Kes ni akhirnya menjadi sejuk dan polis terus buat keputusan untuk kebumikan mayat dia. Tanggungjawab majlis pengebumian tu diberikan pada Melody McGilly Funeral Home, sebuah rumah jenazah yang akan mengebumikan jasad yang tak dituntut. Jenazah Owen akan dikebumikan di Porterfield, Kansas City. Masa diorang tengah sibuk siapkan majlis pengebumian kecil, satu jambak bunga dan duit derma untuk cover kos pengebumian muncul tiba-tiba depan pintu dengan surat yang berkata, "Cinta selamanya, Louis." Walaupun pengantar dana duit tu masih lagi misteri, at least polis tahu ada jawapan di sebalik persoalan ni. Setahun kemudian, 1936, wanita bernama Ruby Ogletree mendakwa Owen ialah anak dia yang hilang selama ini. Dia kata dia nampak iklan majalah yang melaporkan tentang kematian lelaki misteri bilik 1046. Dia kata nama sebenar anak dia ialah Artemus Ogletree dan dia cuma berumur 17 tahun masa larikan diri daripada Birmingham tahun 1934. Ruby Ogletree pun pernah dapat 3 surat daripada anak dia musim panas 1935. Macam mana pun, surat ni dihantar selepas kematian Owen dan ditaip. Menurut penyiasat kes ni, hal ni mencurigakan memandangkan Ruby kata Artemus Ogletree tak tahu menaip. Bahkan isi surat tu dikatakan janggal dan pelik. Okay guys, let's bring to the table. Let's go to the theory of everything. Setiap manusia mesti ada identiti. Siapa yang lahir kat dunia ni tanpa nama, mesti dia tak bernyawa. Well, at least dia bukan makhluk. Teori 1. Sama situasi dengan Roland T. Owen. Polis gagal identify lelaki yang bernama Don, lelaki yang bercakap dalam telefon, dan kemungkinan lelaki yang bersuara keras menjawab ketukan pintu Mary. Possibly Don buat jenayah tu seorang, pukul Artemus Ogletree sampai mati dan menyamar menjadi Owen masa bellboy tu masuk. Teori 2. Kalau korang ingat lagi, wanita komersial naik tingkat 10 untuk cari lelaki dalam bilik 1026. Ada possibility sebenarnya dia cari Owen dan tersilap antara bilik 1046 dan 1026. Sebelum tu dia pun pernah dilihat dengan lelaki lain dekat tingkat 9. Spekulasi mengatakan lelaki tu ialah Don. Lagi menguatkan teori ni, kalau korang ingat lagi, ada cap jari dekat telefon. Satu daripadanya ialah milik perempuan. Jin Owen daripada bilik 1048 dengar bunyi dekat bilik 1046. Kami dengar bunyi bising dari tingkat yang sama datang dari suara lelaki dan perempuan tengah bercakap kuat dan menyumpah satu sama lain. Jadi masuk akal kalau kita kaitkan wanita komersial dan Don ada kaitan dengan kematian Roland T. Owen atau Eugene K. Scott atau Artemus Ogletree. Teori 3. Owen dibunuh sebab curang dengan tunang. Teori ini disokong oleh ramai penyiasat masa tu. Asas kepada kepercayaan diorang ialah bila Mac 23, 1935, rumah jenazah Melody McGilly dapat satu panggilan individu misteri. Dia cakap dia akan hantar duit untuk Owen dikebumikan dengan elok. Ini menerangkan macam mana satu jambak bunga dan duit derma ada di depan pintu selama ni. Lelaki tu juga minta jangan tanam Owen dekat Pauper's Grave, tanam dia dekat Memory Park Cemetery. So, dia akan bersemadi dekat dengan adik perempuan aku. Jangan risau, aku akan hantar duit untuk selesaikan majlis tu. Dan dia pun mendakwa Owen curang dengan tunang dia dan Owen dan tunang berjumpa dekat bilik 1046. Akhir kata daripada individu misteri tu, lelaki curang tahu apa yang dia akan dapat. Menurut penerbit satu artikel yang diterbitkan dalam surat khabar Newcastle Sun yang bertajuk Pembunuhan Misteri dalam Bilik 1046, seorang perempuan pernah call surat khabar tu mengatakan, "Kau ada cerita dalam surat khabar yang salah. Roland Owen takkan dikebumikan dekat Pauper's Grave. Semuanya dah selesai." Tapi bila disoalkan macam mana cik tahu pasal Owen dan apa yang jadi sebenarnya, perempuan tu menjawab, "Tak apa, aku tahu sebab aku tahu."
And then wanita tu off telefon. Ada pelbagai teori yang ada dekat internet yang masih lagi belum terdedah. Soal tu aku percaya korang boleh ceritakan dekat semua orang. Semua sumber yang aku dapat ni dah tua dan dah berusia dan dah bertukar tangan ke tangan. Tapi teras kisah ni aku cuba sampaikan kepada korang supaya korang mudah untuk faham. Untuk setakat ni, macam mana pun misteri pembunuhan lelaki bilik 1046 tak dapat diselesaikan. Okay guys, apa yang korang fikir pasal kes ni? Korang ada teori korang sendiri? Sharekan pendapat dan teori korang sendiri. Okay guys, teruskan ke button subscribe. Klik ke notification bell for the fast update. Itu je daripada aku. Sayonara.